Assalamualaikum semua murid-murid. Cikgu harap semuanya sihat pada hari ini. Untuk kelas sains pada hari ini, cikgu harap semuanya bolehlah tengok video cikgu ni. Penat tahu cikgu buat kelas video ni untuk awak semua. Untuk kali ni, cikgu harap semuanya sihat, semua dah sarapan, semua dah makan. Bolehlah makan tengah hari sambil tengok video cikgu ni kan. Okey, untuk kali ni kita akan sambung balik pembelajaran kita sebelum ni. Masa sebelum ni lah, masa dalam kelas mengenai bab 4 manusia. Sebelum ni kita ada belajar mengenai deria manusia, kita menyanyi pasal deria manusia, ada 5 deria manusia. Lepas tu kita ada belajar mengenai kelaskan buah-buahan mengikut rasa deria rasa. Buah-buahannya rasa dia masam, buah-buahan rasa yang manis. Kita dah buat dah semua tu. Baiklah. Okey. Untuk kelas kali ini, okey tengok. Kelas hari ini adalah kelas subtopik untuk terakhir bab 4 manusia. Selepas je video ni kita akan masuk bab baru. Iaitu bab 5. Apa tu bab 5? Rujuk buku teks. Apa bab 5? Okey. Pada kali ini, selepas je murid-murid semua dah tengok video ni, dah buat latihan, murid-murid pastikan awak semua murid-murid boleh mengenal pasti objek yang diberikan sekiranya salah satu deria tidak dapat berfungsi. Macam mana tu? Kita tengok. Okey. Buka buku teks, muka surat, buku teks, muka surat 37. Ni, kita tengok ni. Muka surat 37. Tajuk dia gunakan deria sepenuhnya. Okey, kita tengok satu situasi ni. Contohnya ini adalah awak. Ini adalah awak dekat sini ni. Awak dekat sini. Okey. Okey, pada waktu tu bekalan elektrik. Okey, baca sama-sama. Sama-sama, bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu sulung. Baiklah, macam mana tu? Okey. Cuba awak buat sendiri nanti bila dah malam, lepas tu murid-murid boleh masuk bilik, buat eksperimen sendiri. Eksperimen menggunakan deria sepenuhnya. Murid-murid tutup lampu di dalam bilik tersebut, gelapkan. Tutup semua pintu, tutup semua tingkap. Lepas tu kita tengok macam mana. Apa yang awak buat? Masa tu awak tak dapat melihat. Sebab apa awak tak dapat melihat? Sebabnya gelap. Tengok ni, masa ni. Tengok Linda ni. Waktu ni Linda ni dia cari-cari. Mana ni? Waktu masa tu dah mati elektrik. Bekalan elektrik dah terputus. Waktu ni dia cari apa? Dia cari apa? Dia cari lampu sulu. Kenapa dia nak cari lampu sulu? Supaya dia boleh melihat. Dia boleh melihat. Nanti kalau dia tak boleh melihat, macam mana dia nak pergi jalan tempat yang dia nak kan? Betul tak? Dia kena cari lampu sulu. Tapi macam mana dia nak cari lampu sulu sekiranya dia tak dapat melihat dalam keadaan gelap? Deria apa yang diguna? Deria apa yang Linda guna? Deria apa? Boleh teka tak? Ada 5 deria yang sebelum ni kita belajarkan. Satu adalah deria melihat. Kedua, melihat. Kedua apa? Deria rasa. Ketiga, deria hidung. Keempat, deria apa? Keempat, deria mendengar. Dan kelima, deria apa ni? Deria sentuhan.
sentuhan. Deria sentuhan. Sekarang dalam situasi Linda ni, dalam muka surat buku teks 37, situasi dia adalah apa? Situasi dia adalah deria melihat. Mula-mula dia guna deria melihat. Semasa dia berada di dalam bilik. Tetapi selepas bekalan elektrik terputus, lampu terpadam dan dia dalam keadaan gelap. Waktu tu dia tak dapat menggunakan deria melihat dia sebab dia tak boleh nampak dalam keadaan gelap. Manusia ni diciptakan tak boleh melihat dalam keadaan gelap. Jadi apa dia guna? Macam mana dia nak cari lampu sulu ni? Macam mana dia nak cari lampu sulu ni? Macam mana? Macam mana dia nak cari lampu sulu? Dengan menggunakan deria sentuhan. Dia cari-cari. Dia raba-raba. Mana nak cari lampu? Mana nak cari lampu? Dia menggunakan deria sentuhan. Oleh kerana itu, sekiranya awak tak nampak dengan melihat, awak guna apa? Sebab kita dianugerahkan ada 5 deria, iaitu deria melihat, rasa, hidung, mendengar dan sentuhan. Boleh faham kan murid-murid? Okey, seterusnya. Muka surat, buku teks muka surat 38. Muka surat 38. Kita baca ni. Dia kata dekat sini. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Apa maksud dia ni? Apa maksudnya? Sekiranya awak tengok. Kita tengok yang sebelah ni. Okey, sekiranya murid-murid rabun mata tak dapat nak melihat ni. Sebab apa tak dapat melihat? Sebab apa? Bukan tak dapat melihat, tapi pandangan awak tu tak berapa jelas. Rabun. Sekiranya rabun. Apa awak boleh gunakan sekiranya bila awak rabun? Macam mana cara supaya awak boleh lihat dengan jelas sekiranya mata awak rabun? Dengan menggunakan cermin mata. Kenapa? Sebab apa? Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Apa fungsi cermin mata ni? Sekiranya murid-murid sekarang ni mata dah rabun kan. Jadi apa awak boleh guna? Contohnya masa awak dalam kelas, awak nak belajar tapi awak tak nampak apa yang cikgu tulis kat depan. Macam mana supaya awak penglihatan rabun awak tu boleh diperbaiki lagi? Macam mana cara dia? Dengan menggunakan cermin mata. Dengan menggunakan cermin mata, maka rabun awak dah tak ada lagi. Awak boleh melihat dengan jelas apa yang cikgu ajar di depan. Tapi apabila, macam mana pula sekiranya awak tak berapa nak mendengar. Maksudnya awak sedikit pekak. Awak tak dapat nak mendengar. Pendengaran awak ni tak jelas ataupun awak tak dengar lah. Awak rasa pekak. Awak tak dengar apa yang bunyi-bunyi yang lain. Macam mana cara dia? Sekiranya awak tak dapat dengar. Inilah dia apa ni? Ini adalah alat bantu pendengaran. Apa fungsi alat bantu pendengaran ni? Alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Macam itulah. Okey, kita dah habis untuk bab 4 manusia. Okey, kita tengok pula buku aktiviti muka surat 27. Buku aktiviti muka surat 27. Okey, tengok ni. Baca dulu arahan ni. Okey, warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi berikut. Okey, situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama. Tengok tadi. Ini situasi pertama ni, situasi sama dengan macam Linda tadi, muka surat 37. Okey, deria yang digunakan. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu jawapan murid boleh lebih daripada satu. Tengok arahan dia, boleh lebih daripada satu. Apa deria yang digunakan? Mula-mula diguna deria apa? Mula-mula diguna deria penglihatan. Okey, kalau deria penglihatan, awak warna deria penglihatan. Tapi lepas tu diguna deria apa lagi? Tengok tangan dia tu ke depan macam ni kan. Diguna deria apa tu? Deria sentuhan. Kalau deria sentuhan, awak color.
Kalau awak rasa dia guna deria bawah, deria bawah macam tu. Contoh ya, contoh. Awak kena buat sendiri. Ini bukan jawapan cikgu ni. Awak kena buat sendiri semuanya. Contoh lagi, situasi kedua. Situasi kedua dia kata, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selesma. Macam mana? Deria yang digunakan apa? Mula-mula dia bau kan? Awak gunalah. Kalalah deria bau macam tu. Contohnya lah. Lepas tu kalau dia tak dapat nak deria bau, dia guna deria apa? Untuk makanan ni. Biasanya makanan guna deria apa? Deria? Buatlah sendiri. Boleh buat jawapan awak, jawapan murid boleh 2 atau 1. Tengok dekat arahan dekat bawah ni. Jawapan murid boleh lebih daripada 1. Maksudnya dalam satu situasi 1 dan situasi 2 ni jawapan boleh 2 jawapan awak boleh gunakan. Ini pun 2 jawapan. Okey, boleh faham? Okey, kemudian buku teks buku aktiviti juga. Muka surat 28. Buku aktiviti muka surat 28. Mari kita baca arahan berikut. Okey. Alat bantu. Apa alat bantu tadi cikgu dah bagi tahu kan pasal alat bantu dalam buku teks muka surat 38. Alat bantu apa? Kacamata dengan alat bantu pendengaran. Kali ni kita tengok dulu. Okey. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya Puan Fatimah membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Berjumpa dengan doktor mata. Okey. Kita tengok. Okey, Puan Alia dia kata, bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Kita tengok ini adalah doktor. Ini doktor, ini Mak Alia, ini adalah Alia dekat sini. Alia ni dia ada masalah mata. Tengok dekat sini ni. Dia ada masalah mata. Okey, soalan pertama. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Okey, masalah apa? Awak tulis dekat sini jawapannya. Masalah adalah contoh. Ini jawapan nombor 1 ya. Contoh rabun mata. Mata tak nampak dengan jelas ke? Boleh. Boleh buat. Mata tak nampak dengan jelas. Rabun mata pun boleh. Okey. Soalan kedua. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Apa deria dia? Tulislah deria apa? Ada 5 deria kan sebelum ni cikgu ajar. Deria melihat, deria hidung, deria rasa, deria pendengaran dan juga deria sentuhan. Deria mana satu? Satu deria je letak dekat sini. Tulis deria apa? Deria. Deria apa? Bagi tahu deria apa? Deria melihat ke? Melihat ke? Okey, jawab sendiri. Okey. Soalan nombor 3. Apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Apa alat dia? Tadi cikgu dah ajarkan. Muka surat, buku teks muka surat 38. Ada dekat situ. Kata apa? Apakah alat dia? Alat ni apa? Apa yang cikgu buat ni? Apa alat ni? Supaya dapat melihat dengan jelas. Jikalau mata awak rabun, menggunakan apa? Tulis jawapan dia dekat sini. Cikgu nak tengok dapat tak awak jawab. Cikgu dah tolong dah sikit-sikit. Lepas ni tak payahlah minta tolong mak ayah. Tengok je video cikgu ni. Tengok je buku teks tu. Mesti awak dapat jawab punya. InsyaAllah. Okey? Okey, itu sahaja murid-murid video cikgu. Kita jumpa lagi pada kelas hari Jumaat. Kelas pada hari Jumaat. Kelas pada hari Khamis. Silap. Kelas pada hari Khamis kita nanti. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.